Ya. Okey. Ini. Unit. Imam baru tu. Ya, ada imam baru. Ya. Ada. Saya bawa. Mic tak? Mic. Oh, sini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau, ahli jabatan kuasa Surau, para asatidzah, tuan-tuan dan puan-puan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga berada dalam majlis ilmu sementara nak menunggu waktu Aisyah. Mudah-mudahan duduknya kita dalam rumah Allah ini dapat maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita daripada kitab Fiqh Al-Awlawiyat, Fiqh Keutamaan, yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi malam ni kita akan nak lihat tajuk sambungan daripada yang sebelum ini tentang pertimbangan di antara maslahat dan mafsadah. Jadi sambungan kita adalah berkenaan dengan tajuk satu kaedah yang masyhur, kaedah yang masyhur dalam kaedah fiqh, iaitulah disebut sebagai dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Maksud kaedah ini adalah mengelakkan kemudaratan adalah lebih diutamakan ataupun diutamakan berbanding dengan kita mengambil manfaat. Jadi apabila berlaku pertemuan di antara nak mengelakkan mafsadah, nak mengelakkan kemudaratan dengan nak mengambil manfaat yang ada, maka fiqh ataupun syarak menetapkan prinsip kita elakkan yang mudarat itu, mengelakkan yang mafsadah itu adalah lebih utama berbanding dengan kita mengambil manfaat yang ada. Baik, daripada kaedah ni tuan-tuan, dia keluar pula beberapa lagi perbincangan mengenai mafsadah itu sendiri. Kadang-kadang yang berlaku adalah berkenaan dengan mafsadah itu kecil, mafsadahnya kecil, dan pada masa yang sama maslahatnya besar, dan perlu kita ketika itu memilih untuk melakukan kedua-duanya sekali. Maka panduan syarak berkenaan perkara ini ialah terkadang ataupun kadang-kala kita dalam sesuatu tindakan yang kita laksanakan, yang kita ambil itu, kita terpaksa melakukan mafsadah ataupun kita melakukan benda yang mafsadah yang kecil ini
demi untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Ataupun disebut sebagai al-mafsadatu saghirah tughfar min ajli al-maslahatil kabirah. Dosa kita melakukan mafsadah yang kecil itu dimaafkan demi untuk kita menjaga maslahat yang besar. Bagi contohnya tuan-tuan, untuk nak boleh faham kaedah ini ialah apabila kita lihat di hospital sebagai contohnya, doktor lelaki merawat pesakit wanita ataupun doktor wanita merawat pesakit lelaki. Kadang-kadang sebagai seorang suami ni kita dah cuba untuk pilih doktor hospital swasta kan, contohnya lah kan, di An-Nur ke ataupun Az-Zahra ke, ataupun sekarang ni ada Andorra kan, ada kat tu kan, dekat Andorra ke. Jadi suami ni bersiap sedia. Ni kos nak salin ni bukan sikit tuan-tuan. Kalau kat swasta ni paling minimum 10,000 lah kena spare kan. Tu tak kira lagi kalau ada komplikasi. Jadi mungkin ketika itu yang kita harapkan doktor wanita yang akan sambut kelahiran anak kita, yang akan sambut merawat isteri kita. Tetapi kadang-kadang berlaku benda yang tidak diduga, mungkin ada komplikasi kelahiran menyebabkan bleeding yang banyak sebagai contoh. Jadi ketika itu terpaksa dihantar ke, akhirnya tuan-tuan, kalau swasta ni dia akan hantar juga ke hospital kerajaan. Walaupun swasta kita bayar macam mana pun, jadi bila berlaku komplikasi maka akhirnya dia akan ditolak juga pergi ke hospital kerajaan. Ini yang berlaku kepada sahabat saya sendiri. Dia dah bayar kan, maksudnya memang dah setempah doktor di KPJ, tiba-tiba nak jadikan cerita apabila dah asalnya nak bersalin normal, kemudian ada komplikasi kan, jadi tak boleh nak normal, pergi pula secara pembedahan, Caesar. Bila Caesar tu kan, nak jadikan cerita, jadi berlaku pendarahan yang teruk lah, hilang berliter-liter kan, darah hilang banyak. Lepas sampaikan doktor letakkan kain ke, nak serap darah pun tak berhenti juga. Akhirnya terpaksa tolak pergi ke hospital kerajaan. Andai kata kan, di hospital kerajaan itu yang bertugas on call ketika itu adalah doktor lelaki saja, dia terpaksa kan melihat aurat dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan tuan-tuan, demi untuk nak menyelamatkan nyawa kan, nyawa seorang manusia kan. Yang wanita dan doktor itu doktor lelaki, pada hukum asal tak boleh melihat aurat wanita. Itulah dimaksudkan ialah tughfar, yakni al-mafsadatu saghirah tughfar min ajli al-mafsahatil kabirah. Mafsadah yang kecil itu dimaafkan demi untuk nak menyelamatkan maslahat, demi untuk nak mendapatkan maslahat yang lebih besar, iaitulah menyelamatkan nyawa seorang manusia. Ini dalam keadaan yang kita kata yang umum. Tapi kadang-kadang ada juga orang wanita muslimah sendiri, orang Islam sendiri, yang sengaja pergi pilih doktor bersalin di orang Cina kan. Tak apa, orang Cina perempuan gagah lagi, orang lelaki kan, doktor pakar tu pakar lelaki. Jadi kita pergi pilih atas dasar dia doktor pakar perubatan. Ini lagi-lagi lah kan, kita terus cari kan, dia cari yang non muslim pula kan, non muslim lelaki pula. Tuan-tuan, bagi seorang suami ni, kalau ada modal lebih, maka cubalah sedaya upaya untuk pilih doktor wanita. Kecuali kalau kita kata modal pun tak besar kan, modal pun tak besar mana, jadi doktor kerajaan tak salah pun kan, tak salah pun. Maksudnya kerajaan dia kira kita doktor mana lah. Kalau doktor swasta ni dia boleh pilih kan, boleh pilih nak lelaki kita ataupun perempuan. Baik, jadi itu contoh pada kita sebut. Jadi kaedah, kadang-kadang dosa mafsadah yang kecil ini dimaafkan demi untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Baik, kemudian tentang kita lihat pula satu lagi kaedah sebut sendiri. Dia ada kaedah-kaedah kecil di bawah yang mengelakkan kemudaratan tadi. Sebutkan kaedah tughfar al-mafsadatul 'aridah min ajli al-maslahati daimah. Ini satu lagi tuan-tuan, bagi panduan kita nak menentukan kalau kita nak buat polisi dan sebagainya,
Dan satu kaedah disebutkan sini di tuqtafar al-mafsadah al-aridah. Dimaafkan mafsadah yang sementara. Demi untuk nak menjaga maslahat yang berkekalan. Ini kadang-kadang macam mana contoh tuan-tuan? Kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan satu mafsadah yang sementara demi untuk nak menjaga satu lagi maslahat yang berkekalan. Contoh mudah macam ni lah, orang sakit diabetes tuan-tuan. Penyakit diabetes ni apa yang berlaku? Kalau tahap kronik tu, kaki ni dah mungkin tak boleh nak dirawat dah. Dia punya jangkitan kuman tu dah teruk dah. Mula rawat sikit, buang sikit, lain-kali sampai ke tulang tak boleh nak buang, dia buruk dah dia punya tu. Terpaksa jangan kata mafsadah yang baru muncul tu, iaitu kaki mungkin terpaksa potong. Nak potong kaki selamat, ataupun biarkan kaki tapi boleh juga naik ke paha sampai mungkin potong lagi banyak kan. Jadi kadang-kadang doktor terpaksa membuat keputusan potonglah kan. Potong sikit potong kadang potong sekira-kira untuk nak memastikan kita ini selamat dan juga berkekalan maknanya itu. Mungkin. Jadi yang menjadikan lagi kadang-kadang dia potong jari kan. Jari kelingking. Lepas tu potong jaking pula jari hantu pula dah. Lepas tu jari maneh pula, jari ke tepi pula kan, kelingking pula. Jadi kali kaki tu potong habis semua. Kan. Paksa orang buat macam mana kan. Jadi kalau tak buat macam tu dia akan menyebabkan mungkin sakit lagi. Jadi kadang-kadang itulah kita rezeki masing-masing lah kan. Rezeki masing-masing lah. Tapi prinsipnya begitu, iaitulah kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan, melaksanakan mafsadah yang kecil, mafsadah yang sementara itu demi untuk nak menjaga maslahat yang berkekalan. Demikian juga dengan orang yang rawatan penyakit kanser kan, penyakit kanser. Jadi sekarang ni kaedah rawatan kanser ni adalah kita kata mungkin secara rawatan apa panggil tu, kemo kan, kemo. Sebenarnya kemo ni dia ada rawatan, dia memusnahkan sel-sel, semua sel. Sel-sel yang terlibat, yang tak sakit pun dia mati sekali. Kaedah kemo kan. Sebab tu kita tengok bila orang yang rawatan sakit kanser ni, kadang-kadang sebelum kemo dan selepas kemo, teruk lepas kemo lagi. Bila dah rawat tu jadi lemah, lesu, kemudian gugur rambut dan sebagainya. Kerana rawatan kemo itu dia mematikan sel-sel. Walaupun yang sel yang tak sepatutnya dikorbankan dia musnahkan sekali. Cuma sekarang ni tuan-tuan ada satu lagi teknik rawatan, kita kata sebagai yang moden sikit lah kan. Sekarang ni ada rawatan Eptemer. Rawatan Eptemer ni kalau dia ada satu rawatan merawat kanser juga, cuma tak popular lagi, tak berkembang pesat lagi di Malaysia ni. Khusus bagi orang penyakit kanser ni, sekarang ni dah boleh dia rawat mana sel yang dia aim sel yang bermasalah saja. Kan? Ubat sekarang ni pun canggih tuan-tuan. Kalau dulu kita tengok, kalau kilang ubat ni dia punya kilang besar kan, kilang besar. Sekarang ni untuk nak mencetak kita kata vaksin ataupun ubat yang digunakan, kita patut sel untuk ubat untuk digunakan untuk merawat Eptemer, untuk merawat penyakit kanser ni, dia cetak macam printer je. Dia itulah printer itulah yang akan kita kata menghasilkan ubat untuk kita ada termo saya tak ingat, tapi bila kita, maksudnya ubat tu dihasilkan dalam printer tu saja. Yang kita aim kan, dia baca dia punya sel-sel yang rosak tu, kemudian adalah formula dia, baca ubat tu, kemudian dalam komputer kita buat, kemudian kita cetak saja. Jadi mesin pencetak tu, printer tu akan cetak ubat tu, dan ubat tu akan kita cucuk dalam pesakit. Jadi itu teknologi yang ada lah sekarang ni kan. Jadi Ustaz tak perlu buka kilang besar-besar. Cuma dah ada benda tu, cuma belum berkembang ni, ubat Eptemer sekarang ni.
Jadi tuan-tuan, itu kemajuan lah dari segi teknologi perubatan. Baik. Kemudian satu lagi kaedah di bawah kaedah ini adalah wala tutrak maslahatun muhaqqaqah min ajlil mafsadah mutawahhim. Tidak ditinggalkan maslahat, satu maslahat yang pasti demi untuk mengelakkan satu mafsadah yang mutawahhimah, yang tak pasti lagi. Kan? Jadi ni banyak berlaku. Saya nak bagi contoh juga dalam perubatan, tuan-tuan. Kita sekarang ni dia isu tentang ubat ni. Macam saya pernah sebut di sini, kenapa ubat-ubat yang ada di hospital ni masih belum ada logo halal. Kerana salah satunya adalah kerana disebabkan sumber perubatan itu, sumber kita romet bahan mentah untuk menghasilkan ubat tu tidak sepenuhnya lagi daripada sumber yang halal. Memang sudah ada kilang-kilang yang telah pun dapat halal certified ni, tapi tak banyak lagi bergerak. Tapi baguslah kan, daripada dulu, zaman dulu tak ada langsung kilang-kilang yang halal, kemudian bergerak lah, hantar ubat yang kontrol medicine, ubat yang kawalan kan, itu pun dah ada yang halal. Sebagai contoh di Malaysia ni yang halal apa, Pharma Niaga, itu antara yang halal lah kan. Kemudian Dua Pharma pun ada. Kemudian dinilai, dekat nilai ni ada satu nama dia Roche Pharma, itu kilang farmaceutical yang dah dapat. Baik, jadi dalam konteks kaedah ini adalah kadang-kadang kita lihat ubat yang telah digunakan sekian lama di hospital tu dah terbukti secara klinikal berkesan untuk merawat penyakit. Cuma masalahnya bahan yang digunakan itu ialah bahan yang tidak halal, tapi dia berkesan untuk merawat penyakit kan. Dan ubat ni bertembung dengan satu ubat yang halal, tapi dari segi kita kata klinikal tu tidak terbukti berkesan lagi. Ataupun dia halal tapi kurang berkesan berbanding ubat yang tak halal. Itu ada isu juga, tuan-tuan. Jadi dilema juga kepada doktor yang nak menjadi juga kepada pesakit. So ni kita nak pilih yang mana? Yang halal kurang berkesan, ataupun mungkin dalam peringkat klinikal lagi. Yang tak halal ni dah kita kata dah terbukti, dah guna sekian lama berkesan. Sebagai contohnya, tuan-tuan, dalam ubat rawatan optomologi, itu kita nak merawat nak tumbuhkan sel gigi kan. Ada dua jenis ubat, dua jenis sumber. Yang pertama sumber daripada sel kulit khinzir. Yang ni kalau kita letakkan, dia akan tumbuh elok. Dia punya gigi itu dia akan, maknanya sel untuk fungsi dia akan boleh tumbuh cantik lah, tumbuh jadi elok. Satu lagi daripada kulit kambing kan. Kulit kambing dia tak apa elok, tak apa cantik. Kalau tuan-tuan nak pilih yang mana? Babi ke kambing? Ni dilema kan. Jadi kita ni pening kan, halal tak halal kan. Inilah. Jadi itu sebenarnya kalau ikut etika doktor, dia akan bagi tahu dululah kepada pesakit, pakcik nak pilih yang mana. Yang kambing halal tapi kurang, dia punya tak pun nak cantik sangat, dia punya jadi tu. Satu lagi yang babi tapi berkesan. Saya pergi gigi palsu kata. tak payah rawat. Kita tadi di antara kita kata muazanat yang perlu kita pertimbangkan. Baik. Saya nak bawa satu lagi contoh kan. Baru ni kawan nenek kepada kawan saya. Nenek dia ni dah bedridden dah 2 tahun dah. Bila bedridden ni, dan salah satu masalah orang bedridden ni, duduk lama-lama dia akan melecet dia punya kulit dah kan? Kulit dia kan, mana kulit dah lama dia luka. Bila luka dia kena ada satu ubat untuk sapu supaya mengurangkan rasa pedih kan, rasa melecet tu. Dan ubat yang diberikan oleh doktor ni ialah ubat daripada porcine base, ubat daripada sumber babi. Gel gelatin from porcine base. Baik, jadi dia pun tunjuk kepada ahli keluarga dia, kepada nenek dia pun dah tak nak sedar dah kan. Jadi bila tunjuk ni, bila ada description ubat tu memang tulis gelatin from porcine base. Itu ubat yang ada di hospital.
Jadi dia pun tanyalah saya kan. Saya pun bukan doktor perubatan kan tuan. Jadi bila tanya dapat isu tu kan, saya pun tanya kepada kawan doktor perubatan. Ubat ni ada alternatif lah. Ni kaitan dengan darurat tak darurat kan. Dan dia pun, kawan saya ni dia kata bila dah nenek dia ni dah di hujung-hujung usia, kalau boleh dia nak cari, nak pastikan nenek dia ni ubat pun menggunakan ubat yang halal lah. So bila kita cek balik kan, rupanya ubat tu yang ada di hospital adalah ubat daripada Paul Base ni. Tapi rupanya dia ada alternatif. Lagi 2 ubat yang sama untuk kegunaan yang sama. Cuma tak ada di hospital tu, ada dijual di farmasi. Ubat gel satu lagi ubat yang sumber babi juga, satu lagi adalah ubat daripada gelatin yang tidak berasaskan binatang. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam ubat tu ada option halal. Jadi ketika itu kita sebagai waris kan, bila kita ada, maksudnya ada alternatif pada ubat yang halal tadi, tapi cuma tak ada, kita kena belilah kan dekat farmasi. Ketika itu kalau kita lebih jumpa ubat yang macam tu daripada sumber yang halal, maka tidak ada bahan-bahan yang syubhat ataupun haram daripada sumber ramuan yang haram, maka sebenarnya wajiblah kan, kita wajib pilih yang ubat yang halal lah. Jadi saya dah bagi jawapan dia, rupanya tuan-tuan lepas 3 hari nenek dah meninggal. Saya tak pastilah sama dia sempat ataupun tidak beli ubat yang halal kepada nenek dia. Cuma tuan-tuan nak cerita keadaan dalam kehidupan kita begitulah kan. Yang kadang kita tanpa kita sedari, kadang-kadang sampai wafat untuk rawatan jantung pun kan, kita kata span ke wafat kan, yang gel dia sumbernya bila melibatkan gelatin ni, dia adalah isu-isu yang daripada ramuan yang halal. Cumanya kalau dalam kaedah perubatan ni, apabila maslahat yang kita terima itu muhaqqaqah, maslahat yang pasti bertembung dengan mafsadah yang mutawahimah, yang kurang pasti, maka ketika itu kita pilih maslahat yang pastilah demi untuk kalau kesihatan ni, untuk menyelamatkan nyawa lah, lebih utama berbanding yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, demikianlah kita kata kepentingan fiqh muwazanat ni, fiqh pertimbangan dalam nak memandu kehidupan kita. Baik, sebab itulah kata-kata fiqh muwazanat ni dia penting, memiliki kepentingan yang amat besar dalam kehidupan kita, khususnya dia berkaitan dengan siasat syar'iyah, bidang politik, pengurusan negara. Ni lagilah tuan-tuan, kita yang takat duduk di taman Desa Vista ni, saya duduk di taman Desa Bestari dan komuniti kita dah. Habis sangat orang pegang jawatan pengurusi taman ni, isunya apa tuan-tuan? Apa isunya? Ada isu perebutan jawatan. Kalau duduk kawasan-kawasan yang taman yang kena bayar security, isunya nak cari penduduk tu lihat nak bayar yuran security kan. Habis sangat kita berperang dengan isu belah kucing macam tu lah kan, sikit kecil-kecil. Tapi bila jadi pemimpin di peringkat nasional ni, yang kadang-kadang dijemput kan, dijemput untuk hadir ke majlis-majlis perayaan yang melibatkan perayaan kaum lain, perayaan Christmas ke, perayaan kita kata di Bali ke, itu macam mana, pertimbangan dia macam mana. Baik, sebab tu tuan-tuan, dalam bab fiqh muwazanat ni kan, dia khususan dia kata dalam bab siasat syar'iyah amat penting untuk difahami, dan juga dalam nak menentukan sesuatu projek, mana projek yang nak didahulukan, mana yang nak dikemudiankan. Kalau ikut kepada keperluan rakyat, banyak kan, kita ni banyaklah keperluan rakyat, dan bahkan buka kepada semua sektor rakyat, semua peringkat, macam-macam dia punya permintaan dia. Jadi kadang-kadang semua permintaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam satu tempoh yang segera. Sebab tu tuan-tuan, negara kita ni ada rancangan Malaysia kan, rancangan pembangunan negara kita, RMK. Ada RMK, sekarang ni dah RMK berapa dah kan, 14 ke 15. Jadi peruntukan sedikit, jadi nak bagi keutamaan ke mana dulu. Sebab tu bila kita boleh faham di antara maslahat, mana satu maslahat yang menyentuh masyarakat yang lebih ramai, masyarakat maslahat yang penting, yang kurang penting, yang kita kata sekadar untuk nak melengkapkan saja, sebab tu penting kan. Sebab tu dalam pengurusan rumah tangga pun, benda ni sebagai seorang suami kan, dia pun perlu memahami benda ni, supaya suami ni bila ada panduan dari segi syaraknya, dia tidak, bila buat decision dalam nak menguruskan keuangan keluarga ni, dia lebih firm kan, firm dan juga kukuh lah. Kadang-kadang berlaku pertemuan di antara keperluan anak,
keperluan diri sendiri, keperluan kereta, keperluan isteri. Jadi mana tu kita nak dahulukan yang mana. Jadi didahulukan yang lebih pentinglah berbanding yang penting. Baik, demikian tuan-tuan, kita kata di antara tujuan kenapa kita belajar fiqh muwazanat ni. Baik, jadi saya nak masuk pula yang kedua kepada bagaimana yang disentuh di sini, macam mana kita nak mengetahui tentang maslahat dan juga mafsadah ni. Tadi kita bincangkan tentang ada maslahat yang maslahat yang segera, maslahat yang berkekalan. Baik, jadi maslahat dalam kehidupan kita ni bentuknya bagaimana? Baik, maka kata Yusuf Al-Qaradawi, wal masalih al-mar'iyah, maslahat yang dijaga adalah dua keadaan. Yang pertama adalah masalih dunyawiyah, iaitulah maslahat yang berkait dengan kehidupan dunia. Kalau kita tengok dalam kehidupan dunia ni, contoh maslahat tu ialah tentang contohnya hospital, keselamatan, kesihatan, pendidikan, dia berkait dengan kehidupan dunia. Dan kemudian ada satu lagi maslahat ukhrawiyah, iaitulah maslahat yang berkait dengan agama kita. Itulah tuan-tuan, dua jenis maslahat. Dan juga kadang-kadang maslahat ni bersama. Dalam satu perkara itu dia terkumpul padanya maslahat dunia dan juga maslahat akhirat. Itu bentuk maslahat yang pertama. Kemudian maslahah juga kan? Dan juga kata Syekh Qaradawi, jalan untuk kita nak mengenal pasti mana satu mafsadah, mana satu maslahat ini, maka datangnya daripada akal. Kadang-kadang datang daripada akal, ataupun datang daripada syarak, ataupun kadang-kadang kedua-duanya sekali. Dalam nak menentukan mana yang baik, mana buruk ni, ialah akal memainkan peranan yang penting. Sebab itu tuan-tuan, pentingnya kenapa kita membezakan di antara kita ni manusia dengan binatang adalah dari segi akal. Sumber fitrahnya sama kan, dari segi makan, keperluan fitrah, hubungan kelamin dan sebagainya sama. Cuma yang membezakan ialah binatang tidak ada akal, manusia ada akal. Dan satu lagi, kadang-kadang masalah ini tidak hanya boleh berpaksikan kepada akal semata-mata, perlu juga dipandukan dengan syarak. Sebab kalau kita letakkan maslahat ni kepada akal semata-mata, maka kita akan buat perkara yang bertentangan dengan syarak. Bukan contohnya orang yang melaksanakan transaksi riba. Kita orang kaya, kita ada duit, dan orang sering kita adalah orang yang tak ada duit, orang yang perlukan kepada keuangan. Jadi kita ketika itu kalau kita bagi pinjaman kepada orang yang perlukan, dengan syarat bila nak bayar balik kena bayar bunga sekali. Bagi pinjam RM100 kena bayar RM120 contoh. Jadi pada maslahat kita, akal kita, itu adalah satu keuntungan. Cuma apabila benda ni bertentangan dengan syarak, maka tidak boleh dilakukan. Demikian juga dengan pelbagai bentuk transaksi muamalat yang ada pada hari ini, kan? Contohnya kita kata yang pernah saya cerita di sini tentang alkohol ke ataupun industri judi. Bukan tak ada maslahat, bahkan orang merokok juga membantu dari segi pembangunan ekonomi negara. Kerana cukai daripada rokok ni banyak, tuan-tuan. Jadi mungkin cukai rokok ni bayar gaji kita pula. Ada maslahat. Cuma bagaimana pula pandangan dari sudut syarak, itu perlu dipertimbangkan di antara keduanya. Maka sudah tentulah tuan-tuan, apabila bertembung di antara maslahat yang berasaskan ukuran oleh akal kita dengan syarak, maka perlu didahulukan kata-kata yang berasaskan kepada syarak lah. Baik, itu tentang kita kata tadi kategori maslahat. Baik, jadi kebanyakan masalihud dunia wa mafasiduha ma'rufun bil aqli. Kebanyakan maslahat-maslahat yang berkait dengan maslahat keduniaan ataupun mafsadah, kemudaratan yang datang daripadanya diukur ataupun diketahui oleh akal yang sempurna. Sebab tu tuan-tuan, Allah sebutkan dalam surah At-Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ini kerana apa? Kerana dia ada akal. Dengan akal lah dia boleh berfikir, tafakkur. Dengan akal lah dia boleh mengkaji. Dengan akal lah dia boleh membezakan di antara mana yang baik, mana yang jahat.
Kerana fitrah manusia, secara fitrahnya semula jadinya, apa sahaja yang hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang kita tengok bertentangan dengan syahwat kita, bertentangan dengan keinginan kita, tetapi pada hakikatnya ia adalah baik. Sebab Allah yang ciptakan kita, dan juga secara fitrahnya tidak ada manusia yang sukakan kepada kejahatan. Tak ada manusia yang suka barang dia dicuri. Tak ada manusia yang suka ahli keluarganya mungkin dirogol kan dengan orang lain, oleh orang lain. Tidak ada manusia yang suka ahli keluarganya dibunuh kan, kerana fitrah manusia hidup kan, sukakan hidup keamanan. Fitrah manusia suka hidup kan secara bermasyarakat dengan aman tentram. Tetapi apabila kita melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan, kadang-kadang kita mendahulukan syahwat kita di depan, kita meletakkan ego kita di depan, kita meletakkan emosi kita di hadapan. Inilah yang menyebabkan berlaku pertentangan di antara masalah, akhirnya menyebabkan masalah dalam masyarakat. Baik, jadi secara asasnya dikata walaupun sebelum kedatangan syariat pun, maka akal yang sihat ini dia akan memilih maslahat yang paling bagus, dan juga dia akan cuba untuk mengelakkan mafsadah, akan cuba untuk mengelakkan mafsadah yang berlaku sesama, sama ada melibatkan jiwa manusia ataupun orang lain. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok dalam sistem kehidupan orang asli lah, orang asli yang tak ada peraturan agama sekalipun, dia ada part untuk, maksudnya tak boleh berzina di antara satu sama lain, kan? Jadi sesama masyarakat tu kena rujuk kepada ada tok batin dia. Walaupun kita kata dia orang ni mungkin tak ada panduan agama, tetapi secara asasnya dalam hubungan sesama mereka itu ada kan, segi perkahwinannya kan, itu maksudnya dia cuba cari yang baik kan? Benda yang suka penolong semua penganut agama suka kan. Tanyalah sebab-sebab tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh baca pandangan agama lain tentang judi sekalipun, tentang judi, tentang arak, sebenarnya kalau kita lihat dalam agama dengan Hindu kan, dia ada Veda dengan kitab Veda dia. Kemudian dalam agama kitab Injil, Bible. Kemudian dalam hatta Yahudi sekalipun kan. Jadi pernah buat kajian pasal gambling ni. Gambling, banyak orang kata perjudian ini ialah freedom of religion. Tapi bila kita lihat balik teks-teks asal daripada setiap agama ni, freedom of religion bukan dia freedom of religion. Dan orang yang memperjuangkan main judi, untuk judi sebagai ini, dia adalah free from religion, bukan freedom of religion. Sebab ajaran agama ini kebanyakan Buddha ke sebagainya, boleh katakan semuanya menyokong dan tidak menyokong industri judi ini daripada berlaku dalam agama dia. Arak pun sama juga. Boleh kata-katakan boleh bukakan kedai arak untuk non-Muslim, tapi arak ni pun ada setengah agama tidak membenarkan, sama macam Islam juga. Bahkan dalam agama Yahudi sendiri tuan-tuan, orang Yahudi ni tak boleh melakukan riba sesama mereka. Diharamkan untuk orang Yahudi sesama Yahudi. Orang Yahudi dengan Yahudi haram berinteraksi ataupun bermuamalat berasaskan kepada riba. Tetapi benda ni dimasyhurkan kan. Malah ni dibuat kalau mereka ni berinteraksi bermuamalat dengan selain pada Yahudi. Sebab tu bila ada World Bank kan, pinjaman World Bank, IMF tu, itu berasaskan kepada riba. Sebab kadang-kadang sampai satu tahap tak boleh nak bayar pula bunga tu pun, bunga pun dah bilion. Akhirnya waktu itulah dia akan ambil balik kan, apa-apa yang tak mampu bayar tukar balik dengan mungkin tanah dan sebagainya. Itu tentu sistem kita kata yang berlaku di dunia hari ini. Jadi cara asasnya akal manusia tidak menerima benda-benda yang boleh menyebabkan kebinasaan, kemudaratan kepada orang lain. Begitu juga kan, katanya akal kita yang sihat, manusia yang sihat, walaupun sebelum datangnya syarak, dia akan dahulukan maslahat yang paling besar, arjahul masalih. Di antara maslahat-maslahat yang ada, dia akan pilih yang paling baguslah, maslahat yang paling bagus. Macam kita kan, kadang-kadang yang ni bagus, yang ni bagus, yang ni bagus kan. Sekolah anak kita dapat sekolah kan, dapat sekolah semua SBP kan. Jadi kita nak cari yang mana yang paling bagus
Ataupun dapat universiti kan, dapat semua yang hebat-hebat belakang, tapi nak cari yang paling bagus, maka kita tengok ranking dan sebagainya. Akal kita akan pilih yang mana paling bagus. Ataupun dapat pekerjaan, dapat pekerjaan ni kita pertimbangkan semua aspek dan akhirnya nak memilih yang paling bagus macam mana. Itu tuan-tuan fungsi kita kata peranan kenapa Allah Ta'ala berikan akal kepada manusia, kerana sifat akal fitrah manusia dia cukakan yang paling bagus, yang paling baik. Begitu juga kita akan takdim al-masalih ar-rajihah 'ala al-marjuhah. Di antara kebaikan-kebaikan maslahat yang ada akan utamakan yang membawa manfaat yang lebih besar berbanding manfaat yang peribadi. Secara kita kata secara fitrah Nabi itulah. Cumanya apabila kita berlaga ataupun bertembung dengan kepentingan peribadi ni, mungkinlah walaupun kita rasa benda yang kebuat ni salah, tapi oleh kerana ketamakan, kehalobaan, dan maka berlakulah kes-kes yang kita kata kes-kes rasuah dan sebagainya. Kadang-kadang grade dikatakan grade jawatan dia tu N19 kan, maksudnya yang grade SPM kan, tapi macam mana boleh bila diserbu oleh bunga kuasa ni dapat duit 800,000 dekat rumah dia. Contoh kan, itu kita kira rasuah. Jadi sebab tu bila kes-kes macam ni, kenapa orang tak buat rasuah secara terang-terangan? Kalau nak ambil duit pun kita buat secara illegal kan, di belakang, dokumen dan pasukan dokumen sebagainya, sebab kita tahu benda tu salah, tapi kena berbuat juga kerana untuk nak berebut kepentingan peribadi. Baik, yang akhirnya darul mafasid ar-rajihah 'ala al-masalih al-marjuhah. Dia kata jiwa manusia yang sejahtera ni dia akan mengelakkan mafsadah yang lebih mudarat yang jelas berbanding maslahat yang kurang jelas. Baik, seperti dekat tu dulu, kemudian kita azan, kemudian kita sambung sikit lagi, kemudian kita habis. Ya, insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Tuan sekalian, kita sambung sikit lagi tentang kaedah ni. Dar'ul mafasid ar-rajihah 'ala al-masalih al-marjuhah mahmudul hasan. Baik, contohnya di sini, maksudnya adalah mengelakkan mafsadah yang rajihah, mudarat yang jelas, berbanding dengan masalih marjuhah. Masalih marjuhah maksudnya maslahat yang kurang jelas. Baik, contohnya ialah dalam isu kita kata cadangan untuk menanam ganja, ataupun kita kata menanam pokok ketum kan. Ganja ketum ni tentu sebenarnya dari segi aspek perubatan memang ada manfaat kan. Contohnya ganja ni sebenarnya kalau ditanya doktor perubatan, memang dia berkesan untuk merawat setengah penyakit. Nah, tapi kenapa disenaraikan ganja ni sebagai dalam kita kata akta racun kan, masuk benda yang berbahaya dan dilarang daripada ditanam kan. Kesalahan orang tanam ganja ni, kalau tanam pokok ganja tu satu kesalahan besar. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah baca dalam akhbar baru ni, Yasin kan, artis Yasin Brothers kan, dia kena penjara tu. Penjara dia lama juga kan, berapa tahun kan, kerana menanam pokok ganja. Jadi bukan nak highlightkan dia tu, cumanya isu penanaman ganja ni, kenapa kita tak tanam ganja sedangkan dia boleh jadi ubat? Kerana dalam keadaan tak ada pokok ganja pun, hak jenis main dadah ni tak larat tangkap masuk tak larat berapa kontainer kan. Kadang-kadang sebab pusat Serenti pun penuh penuh sebab penagih dadah banyak sangat. Kalau tanam ganja ni, saya ingat yang datang surau masjid ni tak ramai lah. Mungkin sekali dengan saya pun kan, kemungkin lah kan, benda tu dah biasa kan. Ketagihan, kita tengok ketagihan benda biasa. Macam tu juga dengan ketum. Kata ketum kenapa masalah? Dan ganja ni pokok kan, ganja ni pohon pokok kan. Kalau kaedah fiqh kata hukum asal bagi tumbuhan ini adalah harus. Jadi dia tak berkait pun dengan hukum haram ni. Cuma yang jadi masalah apabila dia jadikan bagai bahan ketagihan. Kalau ikut ketum ni pun, kalau ikut petani-petani orang kampung dulu kan, dia minum ketum ni untuk sihat kan, untuk kita dapat tenaga. Tapi bila dapat pada orang yang ketagihan ketum ni, dia bukan tenaga. Kadang-kadang bila minum ketum jadi tak berguna lagi. Tak berguna daripada minum ketum, lagi tak berguna daripada tak minum ketum. Maknanya dia akan menyebabkan ketagihan dan kan mudarat yang lebih besar berbanding dengan kita tanam. Sebab tu tuan-tuan, kalau ikut kepada harga ketum ni lagi mahal daripada harga pokok getah. Getah sekarang ni berapa? Kita sekarang ni nak tanya orang sini pun tak tahu getah kan. Kita getah lama dah tinggal zaman getah kan. Zaman dulu, kalau zaman dulu 20-30 tahun dulu RM1.30. Tapi lepas 20-30 tahun pun RM2 naik sikit dah kan, RM2.30. Cuma sekarang ni mungkin naik sikit kot, RM3 kan, hampir-hampir RM4. Jadi waktu ketika mana harga getah merudum dulu adalah cadangan nak tanam ketum, gantikan pokok getah dengan pokok ketum. Tuan-tuan bayang kalau kata tanam macam ni pokok ketum ni dalam skala besar, jadi mungkin alhamdulillah sini selamat sebab pokok ketum pun dia tak kenal kan. Pokok ketum pun macam mana pun tak kenal. Kalau duduk di belah-belah yang dekat-dekat dengan Thailand tu, dia cukup kenal. Kenapa di kawasan sempadan dia banyak? Kerana harga pokok ketum ni, daun ketum tu di Thailand tinggi. Sebab tu tuan-tuan tanam, kemudian eksport ke negara jiran. Baik, jadi sebab tu tuan-tuan, isu-isu macam ni kita kata kenapa tak boleh kan? Kenapa akan tenangkan dia adalah tumbuhan? Kerana memandangkan kepada mudarat yang jelas berlaku kan, berbanding dengan maslahat yang kurang jelas. Dari segi maslahatnya keuntungan, tapi bila mudarat tu lebih besar daripada maslahat keuntungan yang kita dapat, maka ketika itu
ada kan ditetapkan oleh kerajaan kan, terpaksa tidak dibenarkan penanaman kan ganja ketum ni demi untuk menjaga maslahat rakyat. Baik. Jadi itulah kita kata faedah ataupun huraian sikit sebanyak tentang konsep-konsep kaedah-kaedah yang kita belajar. Cuma yang akhir disebutkan di sini tentang satu lagi contoh dia berikan wa kadzalika al-atibba yarfa'una a'zama al-maradain biltizami baqa'i ajnahuma. Maksudnya ialah kadang-kadang bagi doktor sendiri pun dia terpaksa untuk nak memilih di antara dua jenis pesakit ataupun penyakit. Jadi apabila berlaku pertemuan kita sekarang ni kan, hospital buka macam mana pun, kalau ada hospital baru pun tetap penuh. Tu dia antara kawasan yang menjadi tumpuan. Jadi yang datang tu kadang-kadang sampai tak cukup katil kan, macam-macam jenis penyakit dia lah. Kalau ikut segera ni, semua ahli keluarga nak minta segera dirawat. Cuma doktor ni oleh kerana terhad dari segi katil, terhad dari segi rawatan, terhad dari doktornya, jadi terpaksa lah menangguhkan dulu yang kurang kronik tu. Kadang-kadang kalau sakit lumpuh pun, sebenarnya ayah saya tengah duduk di katil yang sebelum nak pergi katil yang besar sikit, duduk katil yang ngam-ngam tu selama 10 hari duduk situ sebab kekurangan katil. Jadi kita rasa macam ayah kita ni, ya Allah tolonglah kita kelang kabut kan, nak bagi kesedihan. Tapi mandangkan pada masa yang sama ada keperluan yang lebih mendesak kepada pesakit-pesakit yang lain yang perlu diberikan keutamaan, maka doktor ni ketika itu perlulah mengutamakan yang lebih penting, yang lebih kronik lah berbanding yang kita nampak kurang kronik. Jadi tuan-tuan, itulah di antara kita kata pertimbangan-pertimbangan di antara maslahat mafsadah ataupun masalah-masalah, dan juga bagaimana dia digunakan dalam kehidupan kita seharian yang telah pun ada dalam kehidupan kita. Cuma hari ni kita cerakinkan dan kita asing supaya kita nampaknya rupanya dalam bila kita nak memilih di antara salah satu ni ada asasnya dari segi pertimbangan syaraknya. Baik, jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pertemuan kali ini, dan ada manfaatnya. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk adalah kelemahan daripada saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.